Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, hari ini kita masuk kepada subtopik yang seterusnya dalam continuous random variable. So, in previous class kamu tak ada physical class dengan saya, betul? Tapi saya ada berikan video kan, video pada kamu untuk kamu rujuk. So, saya harap kamu dah tengok dan dah lengkapkan nota lah. Sekiranya ada apa-apa masalah ataupun ketidakfahaman, bolehlah tanya kat saya sebab dia saling berkait lah. So bezanya sebelum ni saya tunjukkan discrete, betul? So, discrete properties yang penting adalah hasil tambah semua probability bersamaan dengan satu. Dan yang kedua, nilai probability kita di antara 0 dan 1. Okey. Tapi untuk continuous random variable, hasil integrate daripada negative infinite kepada infinite bersamaan dengan satu. Itu ciri yang penting untuk continuous random variable. So, kita proceed kepada subtopik untuk hari ini. Okey. Iaitu kita nak masuk kepada kumulatif. Before this, dalam discrete random variable, kumulatif simbol apa? Ingat tak? Cumulative distribution function, ingat tak? Apa? F besar kan? So, benda yang sama kita apply F besar dan Px less than equal to X juga. Sama je. Semua sama. Okay. Semua masa dalam yang first video tu, kalau kamu tengok, saya ada mention continuous ni tak sama macam discrete sebab dia tak kisah pun simbol tu include or not. So dia ambil je. Okay, so lihat pada ciri-ciri ataupun cumulative distribution function bagi continuous random variable. So dia diwakili oleh F besar, capital F. Simbolnya adalah Px less than equal to T. Dia guna T. Kalau nak guna X pun tak apa, tak ada masalah. So bermaksud kita integrate untuk dapatkan function pada interval tersebut adalah daripada negative infinite kepada T tersebut. T tu bukan nilai tetapi untuk jadikan dia dalam bentuk function. XCX. Itu cara untuk dapatkan dia punya kumulatif. Okay, tak apa, kamu akan lebih nampak lah. Okay, so konsep ni sama je. Nak cari A ke B, dia kata tak ada beza kan. Ni dua-dua ada sama dengan. Kat sini ada satu tak ada sama dengan. Ada sama dengan. Tak ada sama dengan. Tak ada sama dengan. Bermaksud semua yang sama. Sebab dia adalah continuous. Continuous tak kisah pun dia masuk ke tak masuk, semua membawa maksud yang sama. Kalau dia nak antara A dengan B, tak kisahlah ada sama dengan ke tak sama dengan, dia ada benda sama. Jelas So tu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, dia kata F negative infinite, bermaksud daripada negative infinite kepada tu 0 lah. Ada nilai. Manakala F infinite, bermaksud yang paling hujung, mesti je dapat 1. Sama lah macam yang kita cari sebelum ni, kumulatif kan. Yang paling hujung tu adalah 1. Okay. So, kalau kita diberi F besar, nak cari F kecil, iaitu F besar adalah cumulative distribution function. Tapi kalau nak cari probability density function, so kena differentiatekan F besar. Sebab apa? Sebab masa awal-awal kita cari F ni, kita kena integrate, betul? Jelas kan? So kalau kamu nak dapatkan F kecil, differentiate F besar. So itu ciri-cirinya. Kita lihat kepada example yang pertama. Okay, mudah saja. So, example 17, X is a continuous random variable. So dia dah mention lah dia adalah continuous. So kamu tak pening dia discrete ke apa. So dan with probability density function, dan functionnya adalah fx equal to 1 over 8x. Okay, where in between greater than equal to 0, less than equal to 4. So the question is find the cumulative distribution function ataupun f besar. So dekat situ ada word cumulative. So bila F besar macam mana? Kita cari. So F besar ni mudah saja. Okay. So untuk continuous, langkah yang pertama kita buat number line. Okay, kita buat number line. And then lihat apakah range yang diberi. So range apa yang kita ada? Ataupun domain yang kita ada? 0 ke 4. So bermaksud ada 3 kawasan. Kawasan yang pertama, X less than 0, betul? Kawasan yang di tengah-tengah ni, less than equal to 4, greater than equal to 0. Kita ikut apa yang soalan bagi, betul? Okay, kita ikut apa yang soalan bagi. So untuk kawasan yang ketiga,
x more than 4. Okay. Untuk less than 0, adakah dia ada function? Dan kawasan yang pertama ni? Tak ada. So 0. Untuk antara 0 dan 4, ada tak function? Apa dia? Ni, 1/8 x. Okay. Untuk kawasan yang ketiga, iaitu x greater than 4, ada function tak? Tak ada. So 0. Okay, simple as that. Okay. So untuk setiap kawasan ni, kita kena cari dia punya function. Macam mana? Jom kita buat. Okay. So kita akan cari ikut kawasan dia lah. Yang pertama bermula daripada kiri lah. Untuk kawasan apa? X less than 0. So, X less than 0. So kita tengok balik formula bagi ni. Dia kata integrate daripada negative infinite kepada T. Maksud kita tak kisah nak guna T ke nak guna X. Gantilah. Kalau dalam ni X, so kita ganti X lah. Okay. So sekarang ni bermaksud saya kena apply benda yang sama lah. Okay. Untuk X less than 0, kita ada function tak? Tak ada kan? Tak ada. So bermaksud saya akan integrate kawasan ni daripada mana? Negative infinity. Dan akan berakhir kat mana ni? Ke infinity, betul? So dia akan berakhir. So maksud saya akan integrate daripada mana? Negative infinity kepada mana ni? Kepada 0. Tetapi kita tak boleh letak 0. Kita kena letak unknown supaya dia jadi function. Kalau kita letak nilai, kita akan dapat nilai, tak dapat function. Sebab kita nak function. That's why kita gantikan sama ada T ataupun X. So dalam kes ni saya nak guna X. Okay. So maksud integrate from negative infinity kepada X. Apakah function dia? 0 dx. Okay. So bermaksud mengikut kefahaman kita, fx adalah px less than equal to x, betul? So bermaksud kalau saya lukis arrow dia, ini kawasan dia, sampailah negative infinity, betul? Tapi kita bukan bermula pada 0, bermula daripada x. Faham tak? Okay. So integrate 0 dapat apa? Integrate 0. Integrate constant. Integrate 1 dapat x. Kalau integrate 0, 0 lah. Maksudnya tak ada apa-apa. So kita akan dapat 0. Apa ni? Lalu terlupa tukar. Okay, dia akan jadi 0. So selesai untuk part yang pertama. Untuk kawasan yang pertama, which is x less than 0. Sekarang ni saya pergi kepada domain yang kedua, iaitu di antara 0 dengan 4. Okay, kita nak pergi antara 0 dengan 4. Okay. So saya tulis dahulu. Okay. Di antara 0 dengan 4. Bermaksud, kalau saya nak cari dia punya kumulatif, kantoi Lazada. Okay, kalau saya nak cari dia punya kumulatif, maksud 0 hingga infinity, negative infinity. Tapi kalau di antara 0 dan 4, kalau kumulatif dia bermaksud dia akan daripada mana ke mana? Dia akan daripada 4 ni ke bermaksud kita kena ambil yang 0 tadi dan juga 1/8 x. Faham tak? Kumulatif kan kita terkumpul. Tadi 0 ke bawah. Yang ni 4 sampai negative infinity. So bermaksud saya akan mula integrate daripada mana? Negative infinity. Tetapi pada bahagian 0 tadi, saya dah boleh masukkan nilai. Sebab saya bukan nak dapatkan function pada bahagian 0. Tapi pada di antara 0 dan 4. So kat sini saya dah boleh letak 0. Faham tak? Okay. So dia akan jadi 0 dx tambah. Dia akan sambung ke mana? 0 ke? Tak boleh 4. Sebab saya dapatkan function dia. Pada tempat tersebut, kita letak x. Sebab dah dapat jadikan dia function. Faham tak? Tak apa. You tengoklah nanti you akan nampak. Okay. So. Pada tempat tersebut. Sebab kalau saya letak 4, dia akan jadi nilai. Yes. Okay. So apa dia punya function kat sini? 1/8x with respect to x kan. So ini kalau kita integrate, obviously akan dapat 0. Okay, yang ni kalau saya integrate akan dapat apa? X kuasa 2/2 tak? Darab dengan 1/8 tak? 1/8 ada kat luar. So x 0, betul? Okay, yang ni kita kena masukkan nilai x.
So X masuk dalam X jadi apa? X kuasa 2 lah kan. So macam gantikan X. Okay, so dia akan jadi X kuasa 2 per 16 tolak kosong, betul tak? Okay. Faham tak macam mana saya dapat tolak kosong? Sebab saya ganti 0 kuasa 2 0 kan. Okay, so bermaksud untuk kawasan ni function yang saya dapat adalah X kuasa 2 per 16. Okay, kita berhenti kat sini. Okay, so lagi apa kawasan yang saya perlu ada? Kawasan yang terakhir, iaitu X lebih besar pada 4 untuk kawasan yang ketiga. Bermaksud daripada di sini sampailah ke hujung, betul? Okay, so bermaksud dia akan include yang 2 depan tadi. Okay, so saya buat kawasan dahulu. So untuk yang kawasan keempat adalah X greater than 4. So untuk X greater than 4, bermaksud apabila saya nak integratekan dia akan bermula daripada negative infinity, betul? Kepada 0, 0 dx tambah 0 ke 4, 1 over 8x with respect to x plus agak-agak apa? 4 ke, yes, dah pandai, nampak? Pada tempat tersebut tak boleh letakkan nilai, tapi kita gantikan dengan unknown. Okay, so apa function kat sini? 0 dx, betul? Okay, so kat sini obviously 0. Yang ni tadi kita dah integrate tak? Dah, apa hasil integrate kita ni? X kuasa 2 per 16 kan? Tapi kita gantikan dengan 4 kosong. Okay, integrate 0? 0. So yang belakang tu confirm 0. Okay, masukkan nilai. So kamu akan dapat 4 kuasa 2 per 16 tolak kosong, betul? Which is kamu akan dapat 1. Okay, so saya cakap F infinite dia mesti 1. F negative infinite dia akan 0. So dia sentiasa akan bermula pada kosong dan berakhir dengan 1. Okay, jelas tak? Okay, so ni function untuk kawasan yang ketiga. So jawapan akhir kita mesti concludekan dalam bentuk piecewise. Bukan PCO, piecewise. So kita bentuk piecewise. So kita senaraikan dulu kawasan-kawasan yang ada. Yang pertama adalah X less than 0. Betul? Kawasan yang kedua apa? Di antara 4 dan juga kosong. Kawasan yang ketiga greater than 4. Okay, masukkan function yang kita dapat. Mana function yang kita dapat? Yang pertama 0. So tulis 0. Okay, function yang kedua mana? X squared over 16. So kita masukkan X squared over 16. Okay, yang ketiga apa funksinya? 1. So kita pun masukkan 1. So this is our final answer. Jelas tak setakat ni anak-anak? Okay. Okay. Okay, jelas kan? Bagus-bagus. Jadi ayah pun tak apa. Saya akan faham. Okay. So kalau kamu jelas, okay. Recording. Okay. So kita lihat pada soalan yang seterusnya nak pelajar. Okay. So diberi apa? The continuous random variable x has probability density function as follow. Okay. So dia beri kita f kecil semua kan. Okay. So soalan pertama, okay, kat sini lah trik dia. Kadang-kadang orang nampak A, B, C, D ni je. Tapi orang tak nampak soalan pertama dia. Find the cumulative distribution function. Cari f besar dulu. Baru hence determine A, B, C and D. So ada 5 soalan sebenarnya. So soalan pertama cari f besar. Lepas tu barulah jawab A, B, C dan D. So untuk menjawab soalan pertama iaitu cumulative distribution function, apa yang kena buat langkah pertama ni? Yes, number. Kita buat kat tepi ni lah. So kita punya range ada apa kat situ? 1. Okey. So kita senaraikan dahulu dia punya kawasan supaya kita dapat rujuk kan. Yang pertama, kawasan yang pertama ni less than 0. Kawasan yang kedua ni apa? Di antara, ikut je simbol dia bagi. Ada sama dengan ke tak sama dengan, salin je ikut soalan bagi. Sebab continuous dia tak kisah. 1 kedua. Okey, di antara 2 dan 3.
Yang terakhir adalah greater than 3. Okay, saya highlightkan sebab saya gunakan warna yang sama, so takut kamu tak nampak. Okay, so yang saya highlightkan tu adalah dia punya region dia, kawasan-kawasan dia, dia punya tempat dia. Okay, so kita masukkan function yang terlibat. Untuk lebih kecil daripada kosong, ada tak function? Tak ada, betul? 0. Untuk di antara kosong dengan 1, ada tak function? Apa dia? 1/2. Okay, untuk antara 1 dengan 2, negatif 1/2x tambah 1. Untuk di antara 2 dengan 3, 1/2x tolak 1. Untuk lebih besar daripada 3, 0. Nampak? Kamu dah faham? Okay, so sekarang ni kita nak dapatkan function untuk setiap kawasan kan. So kita akan mula daripada mana? Daripada kiri ke kanan. So bermula daripada x less than 0. So x less than 0. Okay, maksud saya akan integrate daripada mana kelas? Okay, kepada mana? Kepada x. Okay, kepada x. Sebab pada tempat tersebut, yes. So maksudnya arrow dia macam ni. Hijau dia sampai situ. Nampak? Okay. Okay. So ada function tak? Tak ada. Tak ada bermaksud 0 dx. So integrate kan dapat apa? 0. So dapatlah function yang pertama. Dah kan? Okay. Untuk function yang kedua. Okay. Function yang kedua apa dia? Di antara 1 dan 0. So bermaksud arrow dia akan jadi lebih panjang. Daripada 1 ni kepada so bermaksud kita kena ambil function kosong sekali kan. Okay. So kita akan integrate daripada mana? Negatif infinity kepada kosong. Dah boleh letak kosong kan? 0 dx tambah kosong ke mana? Yes, very good. Apa function dia? 1/2 dx. Okay, jelas tak? Okay. So, and then what happen? Kita boleh buat apa? Depan tu akan dapat 0. Integrate 1/2 akan dapat 1/2x lah kan? X 0. Okay, so kita subkan value. Masukkan x akan dapat x semula lah kan? So dapat 1/2x. Masukkan 0 akan dapat kosong. So tolak kosong. So function yang dapat adalah 1/2x. Okay. So ini untuk kawasan yang kedua. Okay. Untuk kawasan yang ketiga, arrow kita akan bertambah lagi kan? Daripada 2 ni kepada negative infinity kan? Okay. So dia ada 2 region. Guna warna lain pula So di antara 2 dan juga 1. Okay. So saya akan start integrate daripada mana? Negative infinite kepada kosong. Kosong dx, betul? Tambah kosong ke 1 1/2 dx tambah apa? 1 ke x. Yes, very good. So apa function dia? Negative 1/2x plus 1 with respect to x. Okay. So dapat gitu kan? Okay, dah dapat macam tu. Very good. Okay, so kita boleh start integrate. So ni kita akan dapat 0. Yang 1/2 ni kita tak payahlah nak integrate semula. Kita ambil hasil dia kat sini. Yang ni. Dapat 1/2x kan? Cuma kita tukar dia punya limit saja. Okay. So kita ambil 1/2x. Digantikan dengan 1 kosong. Okay. Untuk yang baru ni kita kena integratekan dia. So ini integratekan akan dapat negatif x kuasa 2/4. Betul? 2 darab 2, 4. Tambah x. Masukkan value. So kita akan dapat masukkan value of 1. 1/2 times 1 akan dapat 1/2. Minus with 0. Tambah. Okay.
Untuk yang baru ni kita akan masukkan value of x dulu kan. So akan dapat negative x squared over 4 plus x minus, masukkan value of 1. Negative 1 to the power of 2 over 4 plus 1. Okay, selesaikan. 1/2. Okay, tolak x kuasa 2 per 4 tambah x tolak, okay, negatif 1/4 tambah 1 dapat apa? 3/4, betul? Okay, so apa yang kamu perlu buat? Yang mana kamu boleh solvekan dia. Contoh yang 1/2 dengan negatif 3/4 ni kita boleh selesaikan kan? So 1/2 tolak 3/4 dapat apa? Negatif 1/4, betul? Betul lah. 2 darab 2, 4. So saya akan dapat negatif 1 over 4 minus x squared over 4 plus x. Okay. So kalau kamu nak susun pun boleh, jadi cantik sikit. Yang kuasa besar di hadapan lah. Negatif x kuasa 2/4 tambah x tolak 1/4. So ini dia punya function pada kawasan ni. Okay. Okay, tu untuk kawasan yang mana? Kawasan yang ketiga. Okay, untuk kawasan yang keempat. Ui, tak habis lagi. Kawasan keempat yang mana? 3 ke negatif infinity, betul? So kita kena tambah lagi kan? Okay. So ni saya kecilkan sikit boleh? Okay. Saya buat bawah ni lah. So ni di antara 2 dengan 3, betul? So untuk kawasan di antara, sorry, warna apa warna merah lagi. Di antara 2 dan 3. Okay. So kita lihat. Kecilkan sikit. Oh banyak ni. Tak apa, kita boleh refer daripada atas je. Sebab kita tahu kita kena tambah function ni kan. So maksud saya akan start integrate pada mana kelas? Negatif infinity kepada 0, 0 di x tambah 0 ke 1, betul? 1/2 dx. Lepas tu 1 ke 2. Apa function tadi? 1 ke 2? Negatif 1/2 x kan? Negatif 1/2 x tambah 1 with respect to x. Okey, yang terakhir. 2 kepada x. Okey, apa function dia? 1/2 x tolak 1. Okey, ni function dia. 1/2 x tolak 1. So 1/2 x tolak 1 with respect to x. Okay, macam saya cakap tadi, tak payah kita nak integrate satu. Kita ambil jawapan yang sebelumnya. Okay. Yang pertama, confirm 0. Yang kedua adalah apa? 1/2 x kan? 1/2 x 1 kosong. Yang kedua, apa hasil tadi integrate? Negatif. Ni. Negatif x kuasa 2/4 tambah x. Ambil je tu. Negatif x kuasa 2/4 tambah x, betul? Okey. Dia punya limit adalah 2, 1. Dan kawasan last sekali yang ni baru kita kena integrate. Sebab kita tak pernah integrate dia lagi kan. Okey, so jangan lari. Dapat x kuasa 2/4, betul? Tolak x. Dengan limitnya adalah x ke 2. Okay, so kita masukkan value. 0. Okey, ni kamu ambil masa pun tak apa. Asalkan kamu dapat kira dengan betul lah. Okay, so yang ni kamu akan dapat 1/2. Lepas tu, masukkan lagi. So, negatif 2 kuasa 2/4 tambah 2. Tolakkan dengan negatif 1 kuasa 2/4 tambah 1. Okay. Tambah. Dia akan panjang sikit tau. Tapi kamu kena ni lah. Hati-hati. So, saya cakap dia boleh buat tapi complicated. Dia boleh buat tapi complicated. Hati-hatilah. Okay, so ni masukkan x. Kamu akan dapat x kuasa 2/4 tolak x. Yang pertama. Tolakkan dengan masukkan value 2. 2 kuasa 2/4 tolak 2. Okey, selesaikan 1/1.
Dapatlah 1/2. So negatif 2 kuasa 2 4. So negatif 4 bagi 4 negatif 1. So kat sini akan dapat 1. Mana? Negatif tu dulu lah, bukan dalam bracket. Ni kan awak cakap ni kan. Negatif tu kat luar. So kalau awak masuk kat dalam dia akan jadi positif. Bahaya. Sebab tu saya kata hati-hati. Sebab negatif tu pada function tu, bukan pada nilai tersebut. Kalau negatif 2 nilai negatif tu masuk kat dalam kuasa 2, baru dia negatif tu kuasa 2. Faham tak? Sekarang ni nilai 2 saja. Okay. So kamu akan dapat 1, dapat nilai dia 1 lah. Tolak 1 kuasa 2, tolak berapa ni? 4/4 tolak 1/4 dapat 3/4. Tolak 3/4. Okay. Okay. Teruskan lagi. Tak apa, awak kira slow. Awak cuba fahami. Saya dah biasa ni. So kamu akan dapat X kuasa 2/4 tolak X 4/4 1 negatif 1 tambah 1 tak? Okay. So yang mana kita boleh selesaikan, cuba selesaikan. So 1/2 plus 1/4 plus X squared over 4 minus X plus 1. Okay. Maksud saya boleh tambahkan apa? 1/2 tambah 1/4 tambah 1. Dapat apa? Betul ke belakang tu tambah 1? 4/4 1. 1 tolak 2 negatif 1. Tambah 1. 7/4. Okey, terima kasih. 7/4 tambah X kuasa 2/4 tolak X. Macam saya cakap, kalau kamu nak susun, ikutlah kuasa yang terbesar kat depan. Tolak X tambah 7/4. So, ini adalah function untuk kawasan yang keempat. Okey. Okay, so yang sebenarnya yang paling hujung ni memang akan dapat 1. Cuma kita nak make sure dia dapat 1. Okey. So sekarang kamu dah faham konsep kan? So ni ke sini. So maksud kita akan buat macam mana? Okey, saya buat kat tempat baru lah. So dah. X greater than 3, betul? So saya akan integrate daripada negatif infinity kepada 0 0 dx tambah 0 ke 1 1/2 dx tambah 1 ke 2 iaitu negatif 1/2 x plus 1 dx tambah apa lagi? 2 ke 3, betul? 2 ke 3 iaitu 1/2 x minus 1. 1/2 x minus 1 with respect to x plus 3 ke x 0 di x. Okay. So macam saya cakap, okay. Kita dah selesaikan belakang-belakang ni. So kita ambil je hasil dia. So yang pertama kosong. Yang kedua ni adalah x per 2. 1 0. Yang seterusnya adalah minus x squared over 4 plus x, betul? 1 2, betul? Lepas tu yang terbaru tambah dengan x squared over 4 minus x 3 2. Yang last kali 0. Okay. Kiralah. So, kamu akan dapat 1/2 bila kita subkan value ni, 1/2 minus 0 yang pertama. And then untuk yang kedua 1/4 betul ke? 4 tambah 4 negatif 4 bagi 4 1. 1 lah kan? 1 tolak 1/4 tak? Betul? 1 kuasa 2 1/4. 1/4 tambah 1 kamu akan dapat 3/4, betul? 1 tolak 3/4 kan? Okey, tambah masukkan nilai 3 dapat 9 kuasa 2, betul? 9/4 tolak 3 yang pertama tolakkan dengan
4/4, 1 tolak 2. Betul? Okay. So, cuba selesaikan. Okay. Awak jangan kalut dengan saya. Saya congak je awak. Kalkulator dia. 1 dapat 1 tau. So, 1/2 tambah 1/4. 9/4 tolak 3 dapat apa? 1/3, 12. Negatif 3/4 kan? Dapat negatif 1 tambah 1. So 1/2 tambah 1/4. 1 tambah 1/4 betul? Kita tolak. Tambah 1/4. Betul? So hasilnya kamu akan dapat 1/2 tambah 2/4. Last kali kamu akan dapat 1. Yes. Salah tekan tu. Mungkin simbol. Okay. So sekarang ni kita dah dapat kesemuanya kan? Yo. Okay. So ingat jawapan akhir mesti diberi dalam bentuk piecewise. So F besar kan? Okay. So kita senaraikan dia punya region dulu kan? So bermula daripada mana? X less than 0. And then di antara 1 dengan kosong. Di antara 2, sorry. Lagi 3. Dah sekali. Greater than 3. Okay, so kita senaraikan lah. Okay, untuk kawasan yang pertama, obviously 0. Yang mana? Sebab function dia kan? Okay, saya highlightkan dulu yang mana kamu perlu ambil. Ni yang kedua. Ni yang ketiga. Ni yang keempat. Dan ni yang ke-5. Salin je lah. So, kamu akan dapat 1/2x. Yang kedua adalah negatif x kuasa 2/4. Tambah x tolak 1/4. Lepas tu x kuasa 2/4. Tolak x tambah 7/4. And lastly is 1. Am I right? Hilang. Macam ni. Okay. Kalau tak, menangis tak berlagu lah kita. Okay guys, boleh guys? Faham tak? Okay, sebenarnya soalan jahat lah. Sebab dia bagi banyak function. Sebenarnya tak payahlah bagi banyak function sangat. Dalam 2 pun cukup lah. Kamu faham, nampak tak pergerakan dia? So kita menjawab kepada soalan seterusnya. Okay. Okay, saya kena so dia kata hence. Maksud kita kena gunakan jawapan F besar tadi. Betul? So F besar tu boleh tak sebut semula? Saya nak senaraikan kat sini supaya F x kan. So untuk x less than 0 adalah 0. Yang 1 ni over to x lagi. Negatif. Okay. Yang seterusnya. Okay. Okay. Ada lagi tak? Bukan ada lagi ke? Satu lagi. Satu untuk greater than 3. Betul? Oi, panjang benar Jahat lah soalan ni. Okay. Sini tak? Okay. So kita kena refer pada benda ni. Okay. So yang pertama kita tengok anak-anak belajar. Soalan pertama saya salin. Soalan A iaitu Px less than equal to 1/5. So bermaksud dia bersamaan dengan apa? F 1/5
5. F besar. Sebab F besar simbolnya lebih kecil sama dengan. Betul? Okay. Okay. So maksud 1/5 kita tengok pada kita punya range. Dia berada pada grup mana? 1/5 ni berada di antara lebih kecil dari kosong ke? Lebih besar di antara kosong dan 1 ke? Iya ke? Dia berada dalam grup ni. Betul? Grup yang saya highlightkan tu. Bermaksud kita masukkan 1/5 dalam function tu. Ya, so dia akan dapat apa? Dia dapat apa ni? 1 negatif 1/5 kuasa 2 per 4 tambah 1/5 tolak 1/4. Dapat apa? Saya akan dapat jawapannya dalam pecahan iaitu 11/16. Dapat? Okey, boleh. Sama tak? Sekarang ni kita kena menggunakan F besar. Okey. So yang seterusnya. Dapat? 11/16. Okey, very good. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B dia nak apa? Px lebih besar sama dengan 1/5. Okey, bermaksud saya nak 1/5 dan ke atas. Saya tak nak apa? Saya tak nak 1/5 dah ke bawah, betul? Betul tak? Sebab kita tak kisah ada termasuk ke tak termasuk. So, maksud total probability adalah 1. So, bermaksud 1 tolakkan dengan Px less than equal to 1.5. Yang mana less than equal to 1.5 ni adalah F1.5. F1.5 kita cari tak tadi? Apa nilai dia? So bermaksud 1 tolak 11/16. Jawab apa? 5/16. Faham tak? Boleh ikut? Saya. So kita tolak lah. Total probability adalah 1. Tolakkan belakang dia. Dapat depan dia. Nampak? Okay. C. Kita lihat pada C. Okay. C apa dia? Di antara 0.5 dan juga 1.5. Okay. So 0.5 berada dalam grup mana? Okay. 0.5 berada dalam grup ni. 1/2x. Okay. 1/5 berada dalam grup mana? Grup yang berwarna kuning. Betul? Okay. Kalau saya nak cari di antara 0.5 dengan 1.5, so bermaksud F1.5 tolakkan dengan F0.5. Betul tak? F1.5 adalah 1.5 dah ke bawah. Kalau kamu tak nampak, saya buat macam ni lah. So, Px less than equal to 1.5 tolakkan dengan Px less than equal to 0.5. Okay. Yang mana bersamaan dengan F1.5 tolakkan dengan F0.5. Okay. F1.5 ada dah? Kita cari. F1.5 ada cari tak tadi? Berapa nilai dia? 11/16. F0.5 ada cari tak? So kena masukkan lah. So nak masukkan ni 0.5 dalam kumpulan yang mana? Warna hijau kan? Dalam kumpulan warna hijau ni kan? Iaitu 1/2x, betul? So bermaksud masukkan 1/2 darabkan dengan 0.5. So kamu akan dapat 0.5 bagi 2, 0.25. Tolakkan dengan 11/16. Dapat apa? Saya akan dapat 7/16. Boleh? Okay? So itu C. Boleh ikut tak setakat ni? Okay, untuk yang terakhir D. Di antara 0 dan juga 2.5. Okay. Di antara 0 2.5, betul?
kosong. Ada sama dengan dia, sebenarnya tak kisah pun ada sama dengan tak sama sebab dia continuous kan. Okay, so saya nak kawasan di antara 0 hingga 25. Kosong mana dia punya tempat dia? X less than 0 lah kan? Betul. So bermaksud F 2.5 tolakkan dengan F kosong. So Px less than equal to 2.5 minus with Px less than equal to 0. So bermaksud F 2.5 tolakkan dengan F kosong. So F 2.5 berada di mana? Mana? Grup mana? 2 dengan? Okey, saya highlightkan dengan warna purple. So dalam kawasan ni. So bermaksud saya kena masukkan dalam function tu. Betul? Okey, functionnya adalah 2.5 kuasa 2, betul? 2.5 kuasa 2 per 4, betul? Tolakkan dengan 2.5 tambahkan dengan 7 per 4. Tolakkan dengan F kosong. F kosong memang kosong. Okey, apakah hasilnya? Boleh? So, hasilnya anak-anak pelajar akan dapat 13 per 16. Okay, simple as that. Okay. So sebenarnya yang complicatednya masih nak cari kumulatif dia. Bila nak cari yang kecil ni mudah saja. Kita boleh fikir logik kan? Okey. Boleh kan anak pelajar? Okey. Okey, hari ni berat sikit lah kita punya ni. Tak adalah berat mana tapi dia berat sikit lah. Okey. Okay, senyum sikit. Okey. So kita lihat pada example yang terakhir untuk hari ini, iaitu example yang ke-19. Okey. So the random variable x has a cumulative. Okey, kali ni special sikit Tadi dia bagi probability density function. Cari cumulative. Kali ni dia bagi apa? Cumulative distribution function. Dia bagi F besar. Nampak? Tengok pada piecewise tu, dia bagi F besar. Tapi dia suruh cari apa? Probability density function. Dia nak suruh cari F kecil, Fx kecil. So apa cara dia tadi? Ingat tak awal-awal saya beritahu? F besar nak cari F kecil, kena differentiate. Okay. So mudah aja. Okay. Saya suggestkan para pelajar buat bentuk table supaya tak pening. Okay. Table tu mudah aja. Okay, boleh ikut saya. Yang pertama, kolom pertama adalah range. Kolom yang kedua adalah function kumulatif tersebut. Dan bukan kolom row. Row yang ketiga adalah fx yang kita nak cari. Boleh? So ada tiga row saja. Okey. So kita isi lah. Untuk range yang pertama apa dia? Kita ikut nota dia. Range yang pertama adalah x less than 0. So kita salin je. So x less than 0. So x less than 0. Untuk range yang kedua apa guys? Di antara. Okey, faham kan? Yang ketiga, greater than equal to 3. Okey, lepas tu untuk row yang kedua, kita masukkan dia punya function. Untuk x lebih kecil daripada kosong, apa functionnya? Kosong. Untuk di antara kosong dan 3, apa functionnya? Okey, x kuasa 3 per 27. Untuk x lebih besar sama dengan 3, apa function dia? 1. Okey. So, untuk cari f kecil, kita kena differentiate. So, differentiatekan kosong dapat apa? Kosong. Differentiate constant akan dapat 0 kan? Okay, differentiate x kuasa 3 per 27 akan dapat apa? 3x kuasa 2 per 27. Boleh kecilkan kan? Jadi x kuasa 2 per 9. Okay, untuk yang terakhir, differentiate 1. Kosong. Okay, selesai. So, cara jawapan akhir yang untuk kita tuliskan dia, kita buat bentuk piecewise juga. F kecil. So,
memandangkan function lain adalah kosong kecuali pada range yang tengah-tengah kan. So saya akan tulis macam ni, X lebih kecil sama dengan 3. Hello, kejap, 1 minute. Okay, bye. Okay, di antara 0 dengan 3, apa function dia? X kuasa 2 per 9. Okay, otherwise adalah 0. So maksud function lain adalah kosong, kita tulis otherwise. So selain daripada tu adalah kosong. So inilah jawapan akhir kita. Boleh tak nak pelajar? Okay, mudah kan? So untuk cari F kecil daripada F besar, kita differentiate untuk continuous random variable. So saya harap you all dapat belajar dengan baik lah kita punya topik pada hari ni. Okay, so kita lambai sikit untuk kelas ni. Okay, bye-bye. So see you guys bila? Esok. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.